Aduh, apa benda lah dia orang ni. Ui, tak faham aku. Kau ni dah kena aku ke berkerut. Fikir masalah umat ke ni? Tak adalah, Aziz. Ha? Ni Palestin dengan Israel ni tak habis-habis duk gaduh. Tak tahu nak berperangnya. tak tahu nak berperang. Benda ni dia nak Benda ni. bersoal. Kau gen berapa? Aku generasi Y baru. Memanglah betul kau. Semua nak why? Why kenapa? Kau nak bersoal pasal Palestin dengan Israel? Itulah pasal dia orang patut santai lah macam kita lepak minum kopi macam ni kan. So yang terbaru ni adalah nak persoalkan kenapa Palestin dengan Israel asyik nak bergaduh je. Asyik gaduh, berperang. Kau tak ada sejarah apa-apa ke nak cerita kat aku pasal Palestin? Dia macam ni lah, apa nama, cara senang kita nak faham. Ni aku cerita kat kau satu kisah lah. Kat hujung kampung, ada satu cerita pasal Palestin dia bertemu dengan Mat Yahud. Nak dengar tak cerita ni? Mat Yahud Mat Yahud dengan Palestin. Menarik nama ni. Nama original ni. Nama menarik. Ni aku cerita. Macam ni cerita dia. Makan abang. 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 Ya. Tangan saya ni bang, dah gatal ni. Leher saya ni pun dah gatal. Macam nak kena letak sesuatu kat sini. Dekat depan sana tu, ada sale 50%. Murah bang. Siapa pula tu? Pagi-pagi ketuk. Jomlah. Pagi-pagi buta macam ni. Tak tengok ke jam berapa? Siapalah agaknya? Dahlah ketuk pintu kuat-kuat. Lepas tu tak bagi salam pula tu. Kita ni sebagai orang yang berakhlak kena bagi... Minta maaf kami tak terima salesman kat sini. Kau dah nampak macam aku keluar barang ke ni? Aku bukan salesman. Hairat kematian. Rasanya dah bayar bulan lepas. Sayang, kita dah bayar ke hairat kematian? Dah bayar. Saya dahulukan duit saya dulu. Yang awak kata nak bayar balik ni dah sebulan tak masuk-masuk. Akaun saya ada masalah kot. Lupa. Yang kena interest sudahlah. Dah buat sengan. Aku datang sini nak bagi tahu korang yang korang ni kena berambus daripada sini. Ejen insurans ni mesti si korang yang ajarkan skrip ni. Kami bukan ejen insurans. Oh, lupa. Ni nanti tolong angkat Terima kasih. Encik. Encik tak salah rumah ni kan? Ke ni prank? Kamera mana kamera? Gorilla? Ada? Ini serius. Rumah ni, tanah ni milik aku dengan keluarga kami tau. Engkau ni tak ada hak pun nak duduk kat sini. Duduk tanpa izin. Siapa yang bagi hak? Engkau punya keluarga ni hanyalah parasite. Tiba masa berambus. Encik, saya rasa encik salah faham ni. Ini rumah kami. Family kami tinggal sini dah lama dah. Encik tak boleh halau kami macam tu. Engkau faham tak? Engkau tu duduk menumpang je kat sini. Duduk secara haram. Kalau engkau tak percaya, tunggu jap. Ni. Ini konan ni.
Sorry. Saya silap. Violet. Ni. Kitab suci kami. Tuhan kami dah berikan kami rumah ni ribuan tahun dulu. Tapi kami dihalau 4 kali. Dan sekarang, setelah 2000 tahun, kami datang nak ambil balik rumah ni. Hak kami. Seperti yang dah dijanjikan Tuhan keluarga kami, kepada kami. Faham? Kejap. Kalau Tuhan janjikan rumah ni pada Encik, macam mana dia biarkan Encik kena halau? Abang? Ini salesman ni nak suruh kita buat apa bang? Aku bukan salesman. Dia suruh kita keluar dari rumah ni. Orang ni siapa? Mana boleh bang? Kita dah ada anak-anak. Ni, kita dah duduk kat sini lama dah tau. Majlis perbandaran pun terima kita duduk kat sini. Sah lagi. Abang tak boleh bang. Abang kena halau diorang ni. Lawan bang. Kalaulah itu kepercayaan agama Encik, macam mana pula dengan kepercayaan kami? Agama kami? Kepercayaan aku adalah benar tau. Tak boleh nak disangkal lagi. Kepercayaan korang tu yang salah. Jadi, korang kena keluar daripada rumah ni. Ini rumah kami, ini tanah kami. Kami takkan berganjak. Aku nak juga rumah ni. Oh, Yahudi ni yang selamba je masuk rumah orang. Tak minta izin. Betul? Itulah cerita dia. Cuba bayangkan kita duduk kat rumah, tiba-tiba orang ketuk pintu rumah kita cakap, korang belah dari sini sebab rumah ni sekarang aku yang punya. Itu macam apa kau ni kan? Salah makan ubat ke apa kan? Tapi itulah apa yang berlaku dengan sejarah Palestin dan Yahudi Zionis. Tahu tak apa yang lagi teruk? Yang lagi teruknya, Yahudi Zionis ni diorang boleh mempertahankan tindakan diorang ni, diorang boleh bagi justification. Yang paling biasa sekali justification ataupun yang hujah yang diorang bagi adalah diorang ada hak ke atas tanah. Sebab beribu-ribu tahun dulu, diorang pernah duduk kat tanah tersebut. Cerita dia adalah diorang ni kena halau. Kena beberapa kali dihalau. Yang pertama adalah antaranya yang terawal Nebuchadnezzar. 600 tahun sebelum Masihi, diorang dihalau. Waktu zaman Roman pun diorang dihalau. Sebab apa? Sebab diorang memberontak 2 kali kepada kerajaan pada waktu tu, dan kali kedua diorang memberontak tu akhirnya diorang pun dihalau beramai-ramai dan ratusan ribu dikatakan bahawa terbunuh lah. Tapi nak tahu tak apa benda yang lagi menarik? Lagi menarik? Cerita. Niazi, aku nak tanya. Yang tadi apa Mak Yahud yang itu. Tak, diorang ni tak ada rasa malu ke? Masuk rumah orang buat macam rumah sendiri. Malu? Yang di Zionis tak adanya malu-malu dengan diorang ni. Bang, nak jadi ni. Orang luar masuk dalam rumah kita macam tu je. Abang tak fikirlah ni. Kita tunggu ayah lah. Abang rasa dia tahu apa nak buat. Bang, pergilah tanya diorang. Bila diorang nak keluar? Aduh, dia tepi lah. Maju
Sabar. Ni korang bila nak keluar ni, ha? Dari tadi tengok TV. Isteri saya pun nak tengok TV juga. Hello. Awak yang sepatutnya keluar sebab rumah ni hak milik nenek moyang kami. Amboi. Sedapnya mulut bercakap. Awak tahu tak? Awak tu yang datang rumah ni buat macam rumah awak. Keluarga suami saya dah tinggal kat sini dari zaman tok moyang dia lagi. Makcik. Makcik cakap baik sikit, eh? Bapak saya cakap, rumah dan tanah ni memang hak milik kami. Keluarga makcik dan pakcik yang telah mencerobohnya. Adik. Dengan orang tua ni cakap elok sikit tau. Jangan kurang ajar sangat. Anak awak ni, awak ada ajar adab tak? Dan dia tahu sejarah tak? Mbak Sri. Ni. Dalam kitab ni dah termaktub dah. Yang tanah ni milik kami sekeluarga. Susah sangat nak faham. Tapi itu tak boleh dijadikan bukti. Kitab ni sebenar-benar kitab tau. Dah tak ada dah nak dakwa-dakwi lagi. Kalau aku ikut kitab ni, engkau pun kenalah ikut. Itu kepercayaan encik dan kitab encik, bukan kepercayaan saya. Bukan kitab saya. Kenapa nak paksa saya ikut tu? Nak tunjuk hebat? Nak berdebat? Megah sangat. Ni, kau tunggu jap. Bang Saleh! Masuk! Shalom hadirin. Selamba dia je, ha? Lepas tu duk mencanang kitab dia je yang betul kat orang. Itulah cerita dia. Jadi antara satu cara orang Yahudi Zionis ni, dia orang mempertahankan dia orang punya hujah yang kata bahawa dia orang layak ke atas tanah tu adalah dia orang kata, dah ada dalam kitab suci agama aku, Tuhan yang suruh aku duduk dekat sini, Tuhan kata tanah ni milik aku. Pelik kan? Bayangkan tiba-tiba je orang ketuk pintu rumah kau, lepas tu kata, rumah ni aku punya sebab Tuhan bagi kat aku. Memang kita hantar dia pergi pusat serenity, rumah sakit jiwa mana kan. Tapi tak, orang Yahudi dia orang bangga dengan hujah ini bahawa kata kitab dia orang, kitab suci dia orang kata tanah ni dia orang yang punya. Lepas tu yang tadi aku tengok, yang tiba-tiba muncul tu, siapa tu? Dah kita sebut. Siapa tadi yang tak tahu malu tadi? Yang tak tahu malu tu Mak Yahud tu. Yang pihak ketiga ni dia tak tahu malu darab 18. Nak tahu siapa? Nak tahu siapa? Ini orang. Ni Aziz, siapa pihak ketiga yang kau cakap tadi? Apa kena-mengena dia dengan orang Palestin, dengan orang Yahudi? Kena mengena. Kena mengena memang tak ada kena mengena langsung sepatutnya, tapi dia orang ni tak tahu malu dan pihak ketiga ni adalah Shalom hadirin. Ya, shalom. Sahabat saya sudah sampai. Jangan risau, saya akan pastikan rumah dan tanah ini akan jadi milik kamu. Siapa kamu ni? Masuk tak bagi salam? Bawalah kuih ke apa ke? Datang rumah orang. Saya lihat rumah ni banyak tempat kosong. Dan ruang tamu ini pun tidak digunakan sebaik mungkin. Jadi saya cadangkan sahabat baik saya, dia gunakan semua ruang-ruang yang tidak digunakan. Seperti bilik tidur. Biadabnya korang ni, abang. Takkanlah setiap masa nak ada orang kat semua tempat. Kau ni memang tak cerdik Buatlah sesuatu bang. Kamu yang biadab. Kamu hanya menyumpang di sini. Tolong sedar diri kamu tu siapa? Parasites. Dasar penjajah. Siapa pula orang tua ni? Saya adalah tuan tanah, waris rumah ni dan juga tanah ni. Semua ikut saya. Di sini semua gambar-gambar ahli keluarga saya yang telah menetap di sini turun-temurun beribu tahun lamanya. Di sebelah sana, itu bukan gambar. Itu tingkap.
kita boleh tengoklah pemandangan yang indah. Tapi yang di sini saya nak tekankan, ini adalah gambar yang pertama, tidak berwarna. Kerana ketika ini warna belum wujud lagi. Ini adalah gambar keluarga saya 1,700 tahun dahulu. Dah puas tengok? Mari kita beralih ke gambar yang kedua pula. Ketika ini gambar ni nampaknya berwarna kan? Saya warnakan sendiri. Ya, hasil daripada inisiatif saya. Cantik kan? Ini adalah gambar keluarga saya 1,500 tahun yang dahulu. Cantik 1,700 dengan 1,500. Mari kita beralih ke gambar yang seterusnya. Okey, fokus. Tengok apa lagi sana tu, tingkap. Tak puas hati. Ni gambar sebenar. Ni, gambar yang ketiga. Yang ini gambar, tengok macam hero remaja kan. Ini kira 1,000 tahun yang dahulu. Okey, faham? Setakat ni faham Okey. Jadi sini menunjukkan betapa kami, dan yang ini lah, ni kira saya lah, yang terkini lah, 3D lah, boleh pegang. Okey, puas? Apa yang cuba saya katakan di sini, dari moyang ke moyang saya, punya moyang dah memang menetap kat sini lama. Faham? Faham. Tapi kenapa muka anak awak tak sama pun macam dalam gambar-gambar ni? Salah cop ke apa? Mari melawat ke railway station. That's a very good question. Anak saya ni, bila umur masuk 40 tahun, 2 bulan, dia akan jadi macam betul-betul saya ni. Nanti dulu. Dulu, masa saya muda-muda, macam ni lah muka saya. Bila masa dah time, dia akan bertukar. Jadi macam ni. Lagi 3 tahun 10 bulan. Ini semua cerita bohong. Yang benar hanya dalam ini. Nanti dulu. Ni. Ini geran tanah, geran rumah. Sah tau. Ini membuktikan yang kami dah duduk dekat sini turun-temurun lamanya. Kamu pernah ada rumah? Pernah ada tanah? Faham ke tak konsep ruang dan masa? Jangan provok kami. Dengan ini, saya benarkan sahabat saya menggunakan semua orang-orang yang tidak digunakan. Lagipun, kamu semua jangan membazir. Tuhan kamu tidak suka. Mana boleh macam tu? Kamu siapa? Ini rumah kami. Kamu tak boleh buat undang-undang suka hati kamu. Dengar sini baik-baik. Kami ada duit banyak. Empire besar. Senjata kami semua canggih. Jadi, kamu lebih baik kerjasama. Kalau tidak mau perkara buruk terjadi terhadap kamu punya keluarga, seluruh keturunan. Macam mana ni bang? Kalau anak-anak balik, mana diorang nak tidur? Takkan bilik tidur diorang pun diorang nak rampas? Dapur tu pun diorang nak rampas? Habis tu, macam mana saya nak masak makanan kegemaran awak, makanan kegemaran ayah? Semuanya perlu berkongsi. Berkongsi? Siapa si Mak Saleh tu? Siapa lagi? British. Lah, British British. Okey, cerita dia macam ni. Orang kata. Kalau dalam dunia ni, ada ikan gaduh dengan katak, dekat belakang dia orang puncanya adalah
British. Dan itu yang memang kita nampak dalam sejarah masalah krisis besar dunia. Kalau ada pergaduhan, mesti ada dekat belakang dia British. Antara masalah terbesar adalah Palestin. Jadi cerita dia adalah British ni lah punca, British ni lah yang membantu dan menyokong penubuhan negara haram Israel ini dengan diorang bagi hak kepada Zionis Yahudi. Okay, cerita dia adalah sebelum tu orang British ni dia kata dia nak bagi tanah Palestin tu kepada orang Arab nasionalis. Tapi diorang tipu sebab itu memang kerja diorang lah, penuh kalau baca memang tipu panjang. Jadi diorang tipu orang nasionalis ni. Diorang buat perjanjian rahsia dengan Perancis bernama Sykes-Picot pada tahun 1916. Perjanjian ni ada banyak. Antara perjanjian paling tak guna sekali dalam sejarah adalah perjanjian Sykes-Picot ni lah. Daripada perjanjian ni, diorang dapatkan tanah Palestin tu. Tahun selepasnya adalah apa yang berlaku, Balfour Declaration, di mana Arthur Balfour dia bagi surat kepada Lord Rothschild. Macam pernah dengar nama tu kan? Oh, Rothschild. Ada lagu dia tu. Ada lagu. Kau boleh. Itu Sweet Chai. Sweet Chai. Teruskan. Rothschild ni dia adalah pemimpin Yahudi Zionis dekat British. Jadi dia bagi surat kepada Rothschild. Dia kata British menyokong sepenuhnya penubuhan negara haram Israel dan mereka menyokonglah usaha oleh Zionis Yahudi ni. Daripada peristiwa ini barulah British membantu usaha Zionis Yahudi ni untuk ambil tanah milik Palestin, dan dari sini bermulalah penghapusan rakyat Palestin seperti gerakan penentangan Arab 1936 dan peristiwa yang paling besar dalam sejarah ini iaitu Nakbah pada tahun 1948 yang menyebabkan ratusan ribu malah orang-orang Palestin diusir, dikeluarkan daripada tanah asal diorang ni dalam satu gerakan genosid, pembunuhan beramai-ramai. Weh, marah weh. Marah, geram. Dah lah masuk rumah orang, menumpang. Lepas tu buat macam harta sendiri, hak sendiri. Tapi itulah, betul ke kan? Ada ruang kosong kat tanah Palestin ni. Kalau betul ada, asal dia orang tak hidup sekali je. Duduk sekali. Kongsilah kan? Ruang kosong. Ruang kosong. Okey, kalau ada ruang kosong, kenapa tak duduk sekali kan? Betul. Ni geng, pernah pergi UK tak? Pergi British ke England, pernah pergi? UK yang British England tak pernah. Ulu Kelang pernah. Ulu Kelang, betul juga kan? Okey, kat Ulu Kelang ke kat UK ke, kalau perasan kat situ ada banyak tempat-tempat kosong yang tak ada rumah kan? Betul. Kita ada hutan, ada padang besar, macam dekat tepi-tepi highway ke apa, itu pun kosong juga. Boleh tak kita nak pergi kat UK, kita cakap kat orang UK, tempat tu banyak kosong, boleh tak aku nak duduk kat sini? Sekati kan, visa apa, pasport tak ada, kita buat rumah kita sendiri kat situ, buat bandar kita sini, tanah, buat tempat kita. So, macam itulah hujah, hujah yang sangat-sangat meripik lah. Banyak ni tanah kosong, aku nak duduk kat situ. Mana boleh? Kenalah ada konsep sempadan, konsep negara kan. Dan tahu tak apa yang lagi meripik? Jom kita tengok. Hai. Kat sini pun kau ada. Kau sedar tak? Kau masuk rumah orang tanpa izin. Ini bilik aku. Kau dah buat kacau rumah kita orang sekarang ni. La ilaha illallah, aku pula yang macam tamu sekarang ni. Tak suka. Kalau tak suka, keluarlah daripada rumah aku ni. Keluar? Aku tuan rumah ni tau. Ini bilik aku dan rumah aku. Engkau tu yang patut keluar. Aku jijik lah tengok muka kau. Kau berambut sekarang. Kau hina aku ke apa ni? Kau hina aku?
Kau nak aku beritahu Abang Saleh ke macam mana? Kalau aku beritahu dia, kau tahu dah apa nasib kau. Macam-macam. Bang, ya. Macam mana ni? Sabar je lah. Nanti ayah akan buat sesuatu. Ayah, diorang ni siapa sebenarnya? Mengkhianat, menjajah, membunuh. Abang, saya rasa kita keluar je lah. Sebab saya risaukan keselamatan kita dengan anak-anak. Ni, korang dua dengar sini. Dengar cakap ayah. Ini rumah kita. Tanah kita. Tanah nenek moyang kita. Yang telah dijanjikan Allah. Jangan sesekali kita mengalah. Kita kena terus berjuang. Dahlah. Kita masuk dulu Lepas tu kita fikir apa yang kita nak buat. Nah, jom. Apa? Pasal kunci. Abang kunci ke tadi? Mana ada? Apa yang keluar tadi kan? Lepas tu tutup balik. Kak! Ayah. Abang! Suatu hari nanti, nasib kita akan terbela. Satu lagi sebenarnya, betul ke Baitul Maqdis tu sendiri sebelum Yahudi Zionis ni datang, dia tak maju, dia tak besar, tak dibangunkan? Meripik sebenarnya waktu zaman Umar Al-Khattab lagi. Dia datang ke Baitul Maqdis, dia dah bangunkan. Kemudiannya Sulaiman Qanuni sebelum tu lagi, Salahuddin Al-Ayyubi, diorang ni semua telah membangunkan kota Baitul Maqdis. Dan nak tahu tak, ada satu catatan sejarah oleh Evliya Celebi. Jadi diorang ni seorang pengembara. Dia kata pada tahun 1670, ini 300 tahun sebelum Yahudi Zionis ni datang, dianggarkan ada 2045 kedai pasar, 6 tempat istirahat besar, 43,000. Dan Al-Ayyubi, diorang ni semua telah membangunkan kota Baitul Maqdis. Dan nak tahu tak, ada satu catatan sejarah oleh Evliya Celebi. Jadi diorang ni seorang pengembara. Dia kata pada tahun 1670, ini 300 tahun sebelum Yahudi Zionis ni datang, dianggarkan ada 2045 kedai pasar, 6 tempat istirahat besar, 43,000. Dan Al-Ayyubi, diorang ni semua telah membangunkan kota Baitul Maqdis. Dan nak tahu, Zik, that's mean. that's me. That's mean UK. Tadi UK. British. That mean the okay. Aku dah tak jumpa. Maksudnya orang Palestin ni dah maju lah, dah advance daripada dulu. Diorang dah ada sistem ekonomi, sistem kenegaraan, lesen memandu pun dah ada dah, siap. Duit shilling diorang tulis Palestin. Tapi apa yang berlaku adalah diorang kemudian dibuang daripada negara sendiri dan kena menumpang dekat rumah sendiri. Bayangkan.
Kau nak apa lagi ni? Ha? Aku nak tanya kau. Betul ke engkau ni penduduk asal tempat ni? Ya, betul lah tu. Tu. Kitab kat tangan kau tu. Dalam tu semua dah tertulis tu. Betul tu semua. Jadi semua yang tertulis dalam kitab ni semuanya betul? Ya, betul. Kalau macam tu sebenarnya engkau bukan penduduk asal tempat ni. Penduduk asal tempat ni ialah Pak Kanaan. Keturunan kau dah halau dan bunuh diorang. Ya ke? Iyalah, ni kitab engkau kot. Kau tak baca ke? Aku tak adalah baca sangat kitab tu. Aku ambil mana yang perlu je lah. Masalahnya. Kau ni gaya kau macam orang beragama. Tapi sebenarnya kau ni munafik. Perangai kau ni macam yang... Kau nak hina agama aku? Ha? Nak hina kepercayaan aku? Kau nak aku bagi tahu kat semua orang ke apa? Bagi tahu apa? Ha? Dah jelas-jelas keturunan kau yang halau dan bunuh Pak Kanaan. Sekarang ni kau nak buat benda sama kat aku dan family aku. Ha? Kau tahu tak? Aku dah duduk tempat ni beribu tahun. Tapi kita orang ni dah duduk kat sini. Keturunan ni dah 1200 tahun tau. 1200 tahun. Berapa lama kau duduk kat luar? Kau bagi tahu aku. Dalam 1700 tahun. Nampak? Ha? 1700 tahun. Kau duduk kat luar jauh lebih lama daripada kau tinggal kat sini. Lepas tu kau nak claim tempat ni tempat kau. Kau ni biar betul, ha? Kau ada otak tak? Ha? Aku belum habis cakap lah. Diamlah. Hey. Okey, bila cerita pasal apa cara orang Israel, Yahudi, Zionis ni menggambarkan diri diorang akan sentiasa gambarkan diri diorang ni macam orang yang kesian, macam diorang perlukan simpati daripada semua orang. Kita orang banyak kena jajah, kita orang banyak kena halau, banyak kena bunuh. Jadi orang pun kesian, simpati kepada diorang. Jadi dan diorang nak patutnya ada hak untuk dapatkan Palestin tu, sebab banyak cerita-cerita sedih kan. Tapi yang kelakarnya sebenarnya kalau kita baca sendiri kitab diorang, Bible tu, kita akan jumpa ironi yang sangat-sangat kelakar lah. Sebab rupa-rupanya diorang bukan penduduk asal daripada Palestin tu pun. Diorang datang daripada tempat lain, diorang datang daripada Mesir. Dan apa yang berlaku adalah bila diorang pergi ke tempat Palestin tu, apa yang diorang buat? Diorang jajah dan diorang bunuh penduduk asal. Contoh yang diceritakan mengenai nasib Kenan, penduduk Kenan, penduduk asal Palestin, diorang kena bunuh sepenuhnya. Ini Bible cerita, kanak-kanak, orang tua, perempuan, semuanya diarahkan untuk dibunuh. Ini tertulis dalam kitab suci diorang. Jadi ironi lah, maksudnya kau sendiri kau adalah negara penjajah, lepas tu kau nak datang balik ke Palestin tu sebagai penjajah, cuma kali ni kau kata engkau ada hak sebab itu adalah tanah milik kau, padahal engkau ambil tanah tu secara paksa, kau bunuh penduduk asal. Tak rasa malu ke? Lagi satu, pernah dengar penunggang agama? Dia gunakan agama untuk kepentingan dia sendiri. Dia bukan betul-betul dia orang percaya pun pada agama tu kan. Dia orang asal boleh dapat untung daripada dia orang menyalahgunakan agama tu. Dan tak ada penunggang agama yang paling besar dalam dunia ni melainkan Yahudi Zionis. Sebab apa tahu? Sebab Yahudi Zionis ni pengasas-pengasas kepada negara ni sendiri pun, contoh macam Theodore Herzl dan juga pengasas gerakan Zionis, dan juga Perdana Menteri pertama Ben Gurion. Diorang ni sebenarnya diorang sekular, diorang tak percaya pun kepada agama Yahudi tu sendiri. Contoh macam Theodore Herzl ni, anak dia sendiri mati overdose. Overdose? Mati overdose. Okey, asalnya yang ini pun ramai orang yang tak tahu bahawa sebenarnya waktu Theodore Herzl ni nak pilih negara untuk diduduki oleh orang Yahudi, ada dua sebenarnya. Satu Palestin dan satu lagi Argentina. Argentina? Sebab boleh jadi negara Israel tu dekat Argentina. Tapi dia tak pilih. Sebab apa dia pilih Argentina? Sebab ada banyak penduduk Yahudi kat situ, tapi kemudian tak jadi. Sebab ada gerakan yang orang anti-Yahudi kat situ. Dia orang tahu, dia orang dah buat negara dekat Argentina. Negara kita orang, dia nak buat negara Yahudi. So dia orang bangkang dan dia orang ambil Palestin. Dan Ben Gurion ni, Perdana Menteri Israel yang pertama,
ada catatan sejarah kata bahawa dialah pembenci Yahudi yang terbesar. Dia sangat-sangat benci dengan agama Yahudi. Tapi lepas tu bila dia nak dapatkan negara Palestin tu, dia startlah guna, ya aku adalah orang Yahudi. Dia kata korang kena sokong rabai-rabai Yahudi, kena sokong aku. Yahudi seluruh dunia kena sokong sebab kita orang nak dapatkan tanah ni berdasarkan kepada firman Tuhan tertulis dalam kitab suci. Dia sendiri orang sekular, tak percaya dan benci kepada agama Yahudi. Kelakar tak? Sangat kelakar dan sangat ironi. Dan ini adalah kezaliman dilakukan oleh Yahudi Zionis. Nak tahu lagi? Benda kelakar ni. Tadi banyak benda kelakar. Aku suka benda-benda kelakar. Makin best kan? Daripada grup kecil ke grup besar, dah macam semut dah. Mula seekor datang, lepas tu ramai datang. Menetap dekat Palestin. Jadi Lagi infested. lagi satu, takkanlah orang Palestin ni bagi je, tengok je dia orang buat macam tu. Itulah cerita dia. Jadi Yahudi ni memang banyak belah. Dia datang mula sikit. Itulah dia datang kat dapat yang dikatakan kosong tu, tapi makin lama dia orang memenuhi kawasan tersebut dan menghalau penduduk asal kat situ. Mari. Silakan. Bagus anakku, bagus. Siapa ramai-ramai kau bawa masuk dalam rumah aku? Rumah kau? Kau sedar tak? Rumah ni bukan lagi milik kau. Milik aku. Hak aku. Ni. Diorang semua ni keluarga aku. Kan? Aku nak suruh diorang duduk dekat sini, tinggal dekat sini. Baru happy sikit. Ini rumah aku. Siapa-siapa kau nak bawa masuk, kau kena minta izin aku. Penatlah aku nak explain dengan kau ni. Penat. Tahu tak? Aku akan invite siapa saja yang ada pertalian darah dengan aku tau. Sepupu sepapat semua aku nak jemput. Tahu? Ini tak masuk akal. Mana boleh buat macam tu, nak panggil semua orang sepupu sepapat bawa baca apa semua? Tak boleh. Ini rumah aku. Kau nak ceroboh rumah aku ke? Tak. Aku cuma dapatkan hak aku balik tau. Aku tak ceroboh. Ini hak aku tau. Hak aku. Selamanya hak aku. Hei! Hak akulah!
Senang tu dia orang bawa masuk kaum kerabat dia orang. Macam dia orang buat? Itulah cerita dia. Dia orang Yahudi ni, dia tak masuk ke Palestin ni secara besar-besaran melainkan setelah Aliyah yang pertama. Dan orang Yahudi ni, bila kita sebut pasal orang Yahudi ni, dia orang sebenarnya ada duduk dekat banyak tempat seluruh dunia. Dekat London pun banyak juga sebenarnya. Dekat Argentina kita ada sebut banyak. Dan dia orang ni, kalau kita nak suruh dia orang berpindah ke Palestin, dia orang dah ada rumah, dah ada family, mestilah dia orang macam, wah, apa aku nak pindah sana punya dah jauh kan. Apa yang berlaku adalah dia orang dibayar. Dibayar untuk pindah ke negara Palestin yang untuk dijadikan tempat penempatan dia orang yang baru ni. Siapa yang bayar? Rothschild. Macam mana kan? Rothschild? Oh, yang kita selalu sebut-sebut kat YouTube tu lah. Kau tengok YouTube channel apa ni? Ya, biasa dengar kan? Rothschild ni dia sangat-sangat kaya. Dan bayangkan kau nak pergi ke negara, kau nak duduk, kau kena keluar duit kan. Macam payahnya nak kena ada pasport. Kau bayangkan kau duduk dekat satu negara, disuruh pindah, kau dibayar lagi. Memanglah akan berlaku perpindahan besar-besaran kan, didanai oleh Rothschild, dibantu dan disokong oleh siapa? Cuba teka. British lah, apa lagi? British memang kena ada dekat belakang. Okay, jadi apa yang berlaku kemudian adalah diorang banyak mendapatkan tanah ini secara tipu helah. Antara cerita dia adalah diorang kata diorang nak beli tanah untuk buat hospital. Tapi lepas tu diorang buat sekali penempatan haram diorang tu. Padahal ini adalah berselindung di sebalik helah. Dan lama kelamaan jadilah Palestin macam yang kita tahu sekarang ini diambil alih majoriti besarnya oleh golongan Israel, Yahudi, Zionis. Bukan tu je. Ada lagi. Nak tahu tak? Disebabkan menarik tangan tu, pergerakan tangan tu, nak lagi. Tolonglah. Hello Aziz. Banyak aku tengok kat media sosial kan, aku belik-belik YouTube apa semua. Kan dekat Israel ni ada je lagi orang Arab duduk. Kan kalau betul lah si Israel, Zionis, Yahudi, Mat Yahud yang hang kata tadi tu jahat sangat, mesti dia dah halau semua orang-orang Arab keluar. Tinggal dia orang je kat dalam tu. Ya betul, maksudnya memang ada minoriti Arab bukan Yahudi yang masih duduk dekat tanah yang dirampas tu lah, iaitu tanah haram Israel tu. Memang ada minoriti kat situ. Tapi apa realitinya? Oi. Sini jap weh. Sinilah jap. Kau nak apa lagi? Relax ni, orang marah. Aku ada benda nak bincang dengan kau ni. Bincang apa lagi? Aku nak tawarkan kau untuk tinggal sementara waktu kat dalam rumah aku ni. Macam? Kau faham bahasa ke tak? Ini bukan rumah kau. Ini rumah family aku dan keturunan aku. Bukan rumah kau. Okey. Macam ni. Aku nak tawarkan kau untuk tinggal sementara waktu dekat rumah ni. Okay? Aku apa kesian tengok bini kau. Kau duduk merempat macam tu. Aku tak percaya. Nanti orang kata apa pula, aku biarkan kau hidup merempat kat luar tu. Kesian lah bergelandangan macam tu. Orang kata, itu yang kau lebih risau. Hak kami pula macam mana? Okey. Macam ni, benda ni, kalau kita nak berdebat sampai esok pagi pun tak habis. Kau tak fikir ke family kau? Aku tengok malam tadi bukan main sejuk lagi. Kesian tengok bini kau. Aku ni just nak bagi kehidupan yang lebih baik untuk kau. Think about it. Ambil masa fikir. Okay? Ambil masa fikir. Dah. Sila. Jemput. Masuk. Jangan malu-malu. Sila. Terus. Tunggu lalu. Ni.
Apa jadi ni? Sebelum saya lupa. Sebelum saya lupa, kita nak hidup dalam rumah ni, kita kena laksana sumbang menyumbang. Sumbang apa ni? Saya tak faham. Duit? Kita orang tak ada duit. No. It's okay. Saya banyak ada duit. Berlambat-lambat. Mungkin kita boleh sumbangkan tenaga supaya kita boleh hidup dalam rumah ni secara harmoni. Okey. Semangat sikit. Okey? Selamat bekerja. Terima kasih. Apa jadi ni? Abang. Saya penatlah bang. Saya pun penat. Awak tak tengok ruang tamu tadi macam apa? Macam rumah hantu tahu tak? Tu pasu pecah, semua barang bersepah. Ayah ni, lagilah orang tua. Macam-macam nak kena buat. Ayah lagi penat tau. Apalah jadi nasib kita ni. Elok. Semua dah ada kat sini ya. Aku nak beritahu satu benda ni. Macam ni. Orang-orang dalam rumah aku ni semua dah ramai. Jadi rumah dah penuh. Aku rasa mungkin korang kena keluar kot. Apa kau cakap ni? Semua kerja rumah kita orang buat. Engkau tu setakat menumpang je kat sini. Apa ni? Kau dah gila ke? Tak, aku okey je. Happy. Macam ni, aku lupa nak bagi tahu. Sebab faham kan, keluarga aku makin lama makin ramai apa semua. Kan, takkanlah aku nak suruh keluarga aku duduk kat luar. Jadi, langkah yang terbaik dan jitu, korang yang kena keluar. Bukan apa, korang pun dah biasa kan, sebab tempat korang. Kan? Kau jangan jadi munafik lah. Kau janji apa kat kami, Kau dengar sini. Aku tak halau kau keluar pun daripada tanah ni. Aku bagi kau tinggal kat tanah ni. Masih lagi kat sini. Kau tak reti bersyukur ke? Tapi ni tanah kami. Kau jangan cuba-cuba nak melawan. Jangan sampai aku guna kekerasan. Jangan sampai. Jangan sampai. Hey! Tak maaf ayah. Saya gagal. Mana ni? Masuk. Jangan melawan. Masuk.
Sini ya. Masuklah. Kan senang kerja macam ni. Bagus. Elok. Apa lilik ni? Hei, ni apa ni? Oh, ni. Ini untuk keselamatan kau satu keluarga. Kan? Bukannya apa sekarang ni bahaya. Takut binatang ke apa masuk. Ni kalau orang datang nak bunuh korang macam mana? Kan? Kan bahaya. Lagipun kalau korang duduk dalam ni, lebih selamat dan terkawal. Tapi elok-elok lah. Ni kejap lagi aku nak on kan ni. Pagar elektrik. Kalau sentuh orang mati pula. Okey? Jumlah rakyat Yahudi dekat tanah Palestin ni, dia sebenarnya dia tak mencapai majoriti melainkan setelah peperangan Arab Israel pada tahun 1948 sampailah 1973. Sebelum tu dia orang adalah minoriti, sekarang dia orang dah majoriti lah. Okey. Dan memang betul, memang ada orang-orang selain daripada Yahudi, minoriti masih duduk dekat situ. Tapi kita fikir macam ni lah. Kalau kita ada satu negara kan, kita ada satu kiranya satu kumpulan yang kita anggap mulia dan disucikan sebab mereka adalah orang seagama kita kan. Kita nak diorang hidup dengan baik, dengan mewah dan maju. Masalahnya siapa nak buat kerja-kerja peon? Siapa nak buat kerja-kerja buang sampah, cuci najis lah, pencacai semua ni? Kan ada juga orang yang buat. Dan kan kita nak suruh orang-orang kita yang mulia tu yang buat kerja-kerja ni. So diorang, apa yang diorang buat adalah diorang ambil orang-orang Arab ini untuk buat kerja-kerja itu sebagai rakyat kelas ketiga. So cara logistiknya memang kena ada, memang akan ada orang yang duduk kat situ, tapi diorang dikekang, diorang ditindas untuk jadi rakyat kelas ketiga yang duduk bawah-bawah buat kerja-kerja macai itulah. Aduh. Malah ada sebenarnya laporan oleh badan internasional ni, bukan orang Islam punya laporan ni, bukan orang Islam punya kajian pun. International Body Pew Research Center 2014-2015 dia keluarkan laporan bahawa 79% orang Islam yang duduk dekat negara haram Israel tu, diorang rasa diorang didiskriminasi dan ditindas. Dan diorang tak dilayan macam mana orang-orang Yahudi dilayan di negara haram tu. Arab di Israel, diorang gaji diorang lagi rendah. Diorang dipinggirkan daripada kerja-kerja yang tinggi. Malah dalam pendidikan, antara cara untuk kita naik status kita sebagai warga negara hitam yang duduk dekat negara haram Israel tu, diorang rasa diorang didiskriminasi dan ditindas. Dan diorang tak dilayan macam mana orang-orang Yahudi dilayan di negara haram tu. Arab di Israel, diorang gaji diorang lagi rendah. Diorang dipinggirkan daripada kerja-kerja yang tinggi. Malah dalam pendidikan, antara cara untuk kita naik status kita sebagai warga negara hitam yang duduk dekat negara haram Israel tu, diorang rasa diorang didiskriminasi dan ditindas. Zik, negara kita semua cukup. Kelengkapan senjata, pertahanan kita, penyerangan kita, semua cukup. Itu negara kita. Yang Palestin ni, negara Arab, takkan tak ada kelengkapan-kelengkapan yang canggih-canggih macam tu, yang lagi advance lagi daripada kita. Okay, cerita dia sebenarnya misi utama gerakan Zionis ni adalah, dia ada satu je misi utama dia, nak buatkan dunia lupa pasal Palestin. Nak buatkan dunia anggap bahawa Palestin ni tak wujud. Jadi kalau itu berlaku, menanglah usaha Zionis. Jadi memang itu yang diorang push. Dan memang itu yang berlaku selama berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya dunia lupa, dunia tak tahu pun, dunia buta terhadap apa yang berlaku terhadap Palestin. Diorang didiskriminasi, dibuang daripada negara mereka sendiri. Dan mula-mula memang tak ada siapa pun yang kisah sangat. Malah-malangnya negara-negara Arab ni sendiri pun diorang banyak bergaduh dan tak banyak memberikan bantuan yang sepatutnya kepada tanah Palestin ni, melainkan setelah mereka, orang Palestin ni sendiri yang berjuang, yang mempertahankan nasib mereka sendiri. Waktu inilah semuanya berubah. Kita tak boleh biarkan dia orang buat macam ni kat kita, ya. Habis tu, abang nak buat apa? Kita kena lawan dia orang dan halau dia orang dari rumah ni. Ini tanah kita, ya.
Kita tak mampu, bang. Kita tak mampu. Kita tak boleh lawan dia orang bersorangan. Habis tu takkan nak biar je, ha? Tengoklah apa dia orang buat kat kita. Ayah tak cakap pun. Kita kena biarkan dia orang tu. Cuma kita tak cukup ramai. Kita tak mampu, bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini cepat. Okey, dengar ni. Ini je bantuan yang aku boleh bagi kat korang. Okay? Tapi cuma jangan risau. Aku akan dapatkan bantuan daripada sahabat-sahabat lain juga. Nah, ambil bantuan. Terima kasih. Ayah. Jangan. Allahu Akbar! Tanah ni, tanah keramat, tanah nenek moyang kita yang telah dijanjikan Allah. Jangan mengalah, bang. Teruskan perjuangan. Kami diserang. Kami diserang. Kami tak buat apa-apa pun. Anak, isteri saya, semua kena. Saya hanya mempertahankan hak dan tanah air saya. Saya menyeru pada dunia untuk hentikan keganasan. Untuk hentikan keganasan. Good thing. Kat. Okey, nanti kita letak muzik sedih. Bagi orang terharu sikit. Okey? Okey, bagi muzik sedih Editor. Penat tu lah. Orang percaya ni, orang percaya. Ha. Aku akan dapatkan hak aku kembali. Guna batu lawan pistol. Weh, biar betul. Macam pantun pula. Tapi sedih lah macam tu kan. Media semua aku tengok selama ni kan, duk cover cerita pasal Israel, duk kesian kat Israel. Padahal dia orang berperang sama-sama ni. Mana adil macam tu?
memang tak adil langsung. Dan ya, senjata rakyat Palestin ni melawan tentera yang paling maju, yang mendapat dana ketenteraan paling besar dunia adalah batu. Batu ni adalah senjata mereka dan simbol kekuatan mereka melawan. Dia macam David and Goliath, melawan gergasi yang sangat besar. Rakyat Palestin setelah Nakbah, diorang dihalau beramai-ramai keluar daripada tanah tempat duduk mereka sendiri, dan diorang dapati bahawa diorang macam tak ada siapa yang kisah sangat, termasuklah orang-orang Arab. Jadi apa yang mereka buat adalah mereka tak berputus asa. Mereka berputus asa untuk dapatkan bantuan daripada luar, tapi mereka melawan sendiri menggunakan daya upaya dan seluruh nyawa yang mereka ada. Dan inilah yang mereka gunakan untuk mendapatkan sebenarnya simpati daripada dunia. Jadi setelah intifada yang pertama yang kita tengok banyak gambar-gambar ikonik budak membaling batu kepada kereta kebal, orang Palestin dibunuh beramai-ramai untuk mendapatkan kebebasan mereka sendiri. Waktu inilah kita mula nampak sedikit perubahan. Dunia mula nampak, maksudnya ada rupanya tanah bernama Palestin ni, dan ada gerakan pembebasan melawan kereta kebal, budak-budak kecil baling batu kepada tentera yang pegang senapan. Tapi daripada media antarabangsa sendiri kita dapat lihat bias yang sangat-sangat ekstrim. CNN, BBC, Fox News dan sebagainya, diorang menggambarkan orang-orang Islam, orang-orang Arab ini sebagai pengganas. Orang yang nak mendapatkan semula tanah mereka yang telah dirampas digambarkan sebagai orang gasar yang tak bertamadun. Malah tiap kali kalau ada tunjuk perasaan ataupun ada apa-apa serangan kecil-kecilan daripada pihak Palestin untuk membebaskan diri mereka, siapa yang biasa akan nampak sebagai mangsa? Orang Yahudi Israel. Diorang ada kena senjata ketenteraan yang sangat-sangat power, tapi dibaling dengan batu. Kadang-kadang ada roket yang dibuat pada rumah masing-masing untuk melawan. Ini digambarkan sebagai serangan yang paling teruk sekali. Ya Allah, selamatkan kami. Pandai berlakon ya. Ya. Media menggambarkan seolah rakyat Israel sebagai mangsa keadaan. Tanpa senjata, diorang ni adalah pihak yang sepatutnya dikasihani, sedangkan mereka lah yang selalunya menjadi pencetus dengan menembak tanpa belas kasihan rakyat Palestin yang tidak bersenjata. Diorang boleh bunuh tanpa prejudis. Diorang boleh bom satu hospital yang dipenuhi dengan pesakit dan kanak-kanak. Diorang kata ada pengganas duduk dekat situ. Diorang melanggar sepenuhnya semua batas-batas peperangan yang telah digariskan oleh badan-badan antarabangsa. Dan Israel ni sendiri, diorang ada 684 jet pejuang berbanding dengan Palestin tak ada apa-apa jet pejuang. Diorang ada tentera laut, diorang ada bot peluru berpandu, bot peronda, dan diorang ada ratusan ribu askar dibandingkan dengan hanya 10,000 askar daripada gerakan Hamas dan 8,000 lagi daripada gerakan Islam yang lainnya. Jadi memang langit dan bumi. Media cuba gambarkan ini antara satu pihak tentera dengan tentera yang lain. Tak langsung ini adalah antara satu pihak penjajah yang memiliki senjata yang paling hebat dengan satu pihak yang tertawan dijajah menggunakan senjata buatan sendiri dibuat dekat rumah. Dia sangat-sangat tak stabil, sangat-sangat tak seimbang. Tapi media cuba gambarkan dia adalah sebagai dua tentera yang setara berlawan. Memang tak langsung adil. Tapi walaupun telah bertahun-tahun orang Palestin dinafikan daripada hak mereka mendapatkan tanah mereka, ini yang kita paling kena kagum bahawa perjuangan Palestin dan Israel ini akan tamat kalau orang Palestin berhenti menuntut. Kalau orang Palestin diorang lari ke tempat lain, kalau orang Palestin diorang duduk dekat negara-negara kaya, kalau diorang ambil keputusan macam tu, perjuangan Palestin Israel ni akan tamat sebab orang dah lupakan Palestin. Jadi selagi adanya orang-orang Palestin yang masih melawan, yang masih ditindas, masih tak kisah berada dalam kemiskinan, yang masih melawan, selagi itulah nyalaan bara Palestin ini akan terus menyala dan mereka akan terus menang selagi mana mereka tidak dilupakan, selagi mana mereka terus wujud dalam lipatan sejarah. Inilah perjuangan utama orang Palestin untuk tidak dilupakan sampailah akhirnya insya-Allah
akan berlakunya pembebasan mungkin oleh generasi anda, mungkin oleh generasi seterusnya. Itulah Zik. Terima kasihlah sebab kau bagi aku pemahaman pasal sejarah perjuangan orang-orang Palestin ni. Untuk generasi-generasi yang baru ni. Macam orang macam aku lah. Dan kita adalah penyambung legasi. Sebenarnya ada banyak benda yang kita boleh buat walaupun kita rasa macam apa benda yang aku boleh buat dalam tempat tu jauh. Tiada aku nak lawan negara yang paling maju, paling power dalam dunia. Paling basic, paling simple kita boleh buat adalah belajar. Dapatkan ilmu tentang sejarah apa yang berlaku. Ilmu inilah yang akan terus mensegar bugarkan perjuangan Palestin. Itulah. Aku dah lama tunggu ni. Waiter mana waiter? Oh, waiter. Akulah waiter. Nama kenapa bang?